Hari ini khusus berkait dengan isu projek ITIS. Projek ITIS yang merupakan Integrated Transport Information System yang mula dilaksanakan tahun 2005 dan menelan belanja 365 juta ringgit. Tak termasuk dengan 12 juta ringgit digunakan untuk menyenggara sistem tersebut yang telah dibantah kerana diberikan menerusi tender terus oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat setiap kali kami bertemu dengan Datuk Bandar. Malangnya, sehingga ke hari ini, hanyalah menerusi pendedahan daripada laporan Ketua Audit baru kita tahu bagaimana sistem tersebut telah gagal mencapai spesifikasi yang seharusnya dan membazirkan lagi dana dan wang rakyat, khususnya rakyat di Kuala Lumpur. Saya hanya mahu mulakan sedikit sebelum ahli-ahli parlimen lain untuk menyatakan sistem ITIS ini yang melibatkan 255 CCTV dan 728 Automatic Incident Detection Cameras, dipanggil video-video kamera, dilaksanakan sejak 2005 dan merupakan satu sistem yang sampai satu ketika mahu diintegrasikan dengan satu program untuk mencegah jenayah for crime fighting purposes. Ini diumumkan oleh Datuk Zul Hasnan Rafiq, mantan Menteri Wilayah Persekutuan satu ketika dahulu pada 2006. Dan saya ingin sebut di sini bahawa bayangkan sistem ini sampai tahun 2010 walau di BKL mengelak daripada menjawab berapakah video kamera yang rosak, berapakah yang masih berfungsi. Tapi untuk tahun 2010 sampai 2010, dibayangkan 5 years since its introduction, DBKL masih lagi memberi geran untuk ITIS, menyenggara ITIS sebanyak 68 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi pada saya dan pada kami, ini merupakan sesuatu yang harus dijawab dengan serta-merta oleh pihak Tok Bandar. Adakah keperluan untuk membongkarkan sebenarnya apa yang berlaku dan adakah syarikat yang menyediakan projek ITIS ini harus dipertanggungjawabkan. Sebenarnya soal keberkesanan ITIS telah pun saya dan rakan-rakan yang lain menimbulkan dalam Parlimen sebelum 2008 dan selepasnya, baik di sini ataupun apabila kami berjumpa dengan wakil-wakil di BKL, termasuklah Datuk Bandar yang diganti seperti mana yang saya pernah timbulkan pada bulan Mac tahun 2010 dengan bekas Datuk Bandar Tan Sri Fuad lah. Saya sekali lagi saya telah membawa perkara ini dan saya menunjukkan bahawa perbelanjaan sejak 1 hari bulan Julai 2005 tarikh perlaksanaannya ITIS, perbelanjaan jumlah melebihi 400 juta ringgit telah diguna, tetapi tidak ada apa-apa kesan yang positif. Dan ramai warga kota pun komplain mereka tidak dapat maklumat yang menyeluruh dan juga terkini dan tepat daripada ITIS, dan majoriti bergantung kepada radio, kepada DJ untuk dimaklumkan kedudukan lalu lintas di bandaraya kita. Saya telah mendapati beberapa perkara yang menyebabkan ITIS ini gagal dan harus dimansuhkan kerana semakin hari ia dilaksanakan, semakin kerugian akan dialami oleh pembayar cukai. Kelemahan seperti lacking of 3M, no management, no monitoring, no maintenance. Ini yang pertamanya. Yang kedua, sebagai satu sistem yang seharusnya memainkan through information dissemination,
sepatutnya ITs memainkan peranan yang penting sebagai traffic dispersal scheme. Tetapi kesesakan semakin sesak, ini membuktikan dia dah gagal juga. Yang ketiga, high cost involved, di mana ketiada networking dan juga connection, integration di antara DBKL dan juga LLM, Malaysia Highway Authority, kerana LLM menggunakan satu ITS untuk lebuh rayanya sendiri yang enter Kuala Lumpur ataupun runs through Kuala Lumpur, the various highways and expressway. Now, these two systems are not integrated, DBKL or LLM. Supposedly, the DBKL system is to cover traffic of the inner city as well as those traffic enter the city and out of it. And of course, this has to be integrated with LLM. Otherwise, it doesn't mean anything at all. After all, ITS means Integrated Transport Information System. If the system is not integrated, it is not fit to be called ITS at all. And then the high cost involved, because we have 3 TMC, Traffic Monitoring Centers, 1 by LLM, 2 by DBKL. DBKL, 1 in Bukit Jalil. The other one is located at its own headquarters in Jalan Raja Laut, DBKL. And for LM, its center TMC is in Bangi. They are not integrated, but they are spending hell of our taxpayers' money. Now, although City Hall say that they are not integrating with LM, and no need, according to the reply I received from Dato' Bandar 2 years ago, there's no need because they work hand in hand. I don't know how they work hand in hand. But to my knowledge, City Hall actually installed traffic monitoring devices on all the highways and expressway enter KL City and runs through the city limit. If they are not integrating with LM, why were they installing? Isn't it waste of public fund? White Elephant project. So this is actually another White Elephant project. So all this requires answers. What the Auditor General's report doesn't reflect actually the real problem. It only mentioned about wastage. But the real problem is, should the system be allowed to continue and proceed and keep bleeding our taxpayers' money? Dia menyatakan 365.74 juta telah dibelanjakan untuk projek IT sini. Saya nak membangkitkan 2 isu yang melibatkan duit rakyat. Yang pertama, dalam laporan yang sama, dia kata peruntukan 36.87 juta, 36.87 million sepatutnya untuk DBKL memberi satu bangunan untuk projek IT sini, tetapi DBKL tidak beli. Sebaliknya DBKL menggunakan sebanyak 8.49 million, 8.49 juta untuk menyewa. Tujuan adalah untuk memberi, tapi DBKL pakai peruntukan yang lebih kecil untuk menyewa satu bangunan untuk ITs. Soalan saya ialah, di mana bakinya? Adakah bakinya dipulangkan atau bakinya pun telah dihabiskan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya telah menanya satu soalan pada 18 hari bulan Jun tahun ini, dan Menteri Wilayah Persekutuan telah menjawab secara lisan. Satu salinan I have given to you all. Okay, the FT Minister has told the Dewan in June the main cause of this malfunction, the breaking down of this IT project, especially the VMS, the electronic signboard. The main cause is they couldn't find the replacement part. Tiada spare part di market. Sebab ini adalah alat yang sungguh
I use the word berusia. Alat yang mencapai usia ekonomik. Tiada alat gantian dalam pasaran. There's no more spare part for this ITs, especially the electronic signboard. Tetapinya, on one hand, Minister say no spare part. On the other hand, Minister say every year since the inception of this project 2006, DBK is paying contractor to maintain the signboard 1.5 million every year. So for 8 years, DBK, FT Minister say has been paying for 8 years. 8 years meaning 12 juta telah dibelanjakan untuk membeli satu spare part yang tidak wujud di pasaran. Okay, so it's not only that. This is structured in the agreement. According to the report yesterday, Usually, that's what laporan ketua audit said. DBK telah sewa bangunan itu selama 30 tahun. Maksudnya DBK is going to keep paying 1.5 million a year for the rest of the contract. Ini kita mau Menteri Wilayah Persekutuan untuk menjawab. Sama ada kerajaan sanggup membatalkan projek ini ITIS dengan menggantikan elektronik signboard yang lebih canggih, lebih murah.